Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hidup ini carilah satu benda yang sangat penting, iaitulah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini, hadirin, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat sekalian, Allah Ta'ala masih izinkan kepada kita untuk terus kita bertamu di bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Fadil, Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Zuwairi, syukur kita pagi ini salat berimamkan beliau, bacaannya subhanallah, memperingat dan kita bermuhasabah. So betul lah, maha benarlah kalam Allah yang melembutkan hati-hati kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, jika sebelum bulan Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah, bermula bulan Rajab lagi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, Engkau berkatilah kami di dalam bulan Rajab ini, di dalam bulan Sya'ban ini, dan Engkau sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal telah mengkabulkan permohonan kita. Hari ini Allah Ta'ala dah bagi peluang kepada kita. Kita dah masuk hari ke-18 bulan Ramadan. Ini satu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Marilah tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, untuk terus kita memanfaatkan masa, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini untuk terus kita mencari redha Allah, mencari taqwa yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hidup ini carilah satu benda yang sangat penting, iaitulah keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari dijumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia sebut, "Ya Rasulullah, allimni du'a ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku satu doa, yang mana doa itu boleh aku baca, boleh aku sebut di dalam salat aku. Dalam riwayat lain lagi sebut, boleh aku baca di rumah aku nanti. Hadirin tuan-tuan perempuan, yang minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kita tahu beliaulah sebaik-baik insan, sesaleh-saleh manusia selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dipuji dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq? Doanya berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang sangat besar. Apa maknanya?
Maknanya, ya Allah, aku buat banyak dosa, ya Allah. Aku buat banyak dosa, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa ini melainkan Engkau. Faghfirli, ampunkanlah aku, ya Allah. Warhamni, kesiankanlah aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Hadirin yang dirahmati Allah, elok sangat doa ni kita baca, kita ulang, kita ulang, kita ulang untuk kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Karena itu yang tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah taala sekalian, apabila para asatizah membacakan hadis man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab, mengharapkan redha Allah, mengharapkan pahala, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita tidak memahami bagaimana cara hidup Rasulullah, kalau kita tidak memahami bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menterbiah para sahabat, hadis yang kita baca ini tuan-tuan, kita tidak dapat feeling tu tak sampai. Kita tak dapat menghayati apa makna yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini. Umpamanya beginilah tuan-tuan. Kalau kita pergi ziarah di hospital, orang yang ada pengalaman jaga mak dan ayah ataupun suami ataupun isteri yang sakit terlantar, bedridden, kalau orang ini pergi hospital ataupun ziarah orang sakit, bila dia tengok orang sakit, bila dia tengok yang jaga sebelah orang sakit tu bagi minum susu, dia akan tanya, abang bagi mak ni susu jenis apa ni? Berapa harga dia? Dia tanya tu kerana apa? Dia tanya, dia nak tahu. Kerana dia pun juga jaga orang sakit. Dia pun jaga mak ayah yang bedridden. Contoh, dia tengok di rumah pesakit ni ada katil khas. Jadi dia pun nak tanya, katil yang abang beli ni berapa? Dia tumpang tanya tu sebab apa? Untuk dia juga. Maknanya, dia ziarah orang sakit ni, dia tengok orang yang duk jaga orang sakit ni, dia faham. Dia faham betapa sukarnya, betapa mencabarnya menjaga orang sakit. Berbanding orang yang tak pernah jaga orang sakit, tak ada pengalaman. Jadi bila pergi ziarah orang yang sakit terlantar, jadi dia ziarah, tapi berbanding orang yang dia memang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia untuk jaga orang sakit, berbeza kedudukannya. Maknanya, orang ni dia masuk tajuk yang sahabat tadi ni buat, tuan-tuan. Contoh lain lagi, tuan-tuan. Di kawasan perumahan saya, tuan-tuan, ada seorang tuan haji ni. Dia kata, Ustaz, sebelum isteri saya meninggal, Ustaz, sebelum isteri saya mati, meninggal dunia, selalu saya duduk dengar kuliah-kuliah tentang alam barzakh, kematian, ajal, alam akhirat. Selalu duduk dengar. Tapi Ustaz, lepas orang rumah saya meninggal dunia, pergi masjid, kemudian Ustaz cerita tentang alam barzakh, alam kematian, saya jadi masuk dalam topik tu, jadi saya menangis, Ustaz. Pergi kedai buku, Ustaz, dia kata, pergi kedai-kedai buku ni, tengok saja buku, tajuk dia alam barzakh, kematian, apa lagi, alam akhirat. Saya mesti beli buku tu, Ustaz. Walaupun di rumah ni ada 2-3 biji buku dah tentang alam barzakh, ada. Tapi pergi kedai buku, jumpa je topik buku-buku baru ni, saya mesti beli punya buku-buku berkaitan dengan alam barzakh. Sebab apa? Sebabnya, tuan-tuan, pengalaman peribadi isteri ni meninggal dunia terlebih dahulu, jadi dia ni pun dahulu jadi kita ulang
sebab kematian, dia masuk dalam topik tu, dia masuk dalam tajuk tu. Nak ceritanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk peringat, sentiasa mendidik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ni, carilah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita faham perkara ini tuan-tuan haji, puan haja, yang inilah yang kita nak bawa masuk dalam hidup kita. Dalam hidup ini, kita sebagai seorang ayah, jangan lupa minta ampun kepada Allah. Kita sebagai seorang ibu, seorang isteri, jangan lupa cari keampunan Allah. Kita sebagai majikan, ketua di pejabat, ketua masyarakat, kita sebagai anak buah di pejabat, sebagai pekerja di pejabat, cari keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memperingatkan kita tuan-tuan, dalam hidup ini akidah ataupun kebergantungan kita ini mestilah kita letakkan kepada Allah. Dalam satu zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Allah, Tuhan yang maha hidup, yang maha berkuasa, perbaikilah diri aku ya Allah. Tolong perbaikilah hidup aku ini ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan bulat-bulat. Janganlah engkau bagi sepenuhnya aku yang urus hidup aku. Karena aku tak mampu untuk menguruskan hidup aku ini tanpa dengan pedoman dan hidayah, bantuan daripadamu ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itulah tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, mereka apabila mereka membaca zikir dan doa, mereka baca bukan sekadar di mulut, tetapi hati mereka juga turut membacanya. Hati mereka turut membaca dan turut menghayati setiap patah dan butir yang mereka ungkapkan. Karena itu tuan-tuan, dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua doa yang selalu Nabi baca. Yang selalu Nabi baca doa antaranya dua ini. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tuan-tuan, doa ni kita baca lama dah, selalu kita baca. Kan? Bila Tuan Imam baca tuan-tuan, doa ni selalu kita dengar. Dan bila Tuan Imam baca tuan-tuan, ataupun dalam majlis ada doa ke apa tuan-tuan, bila mai tang doa tuan-tuan, kita pun baru terjaga. Sebab apa? Kita kata tu tanda doa nak habis dah. Kan? Sebab doa tu di ujung kan. Tuan-tuan, kita tak menghayati doa tu. Doa tu maknanya begitu besar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah berikan kepada kita afiah, kesejahteraan, selamat dunia dan akhirat. Doa yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, tolonglah tetapkan hati aku ni di atas agama ataupun jalan agamamu ya Allah. Tuan-tuan, syukur alhamdulillah tuan-tuan, kita semua ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita, campak mai duk dalam hati kita ni tuan-tuan, perasaan seronok datang masjid, seronok datang surau untuk beribadah. Ini satu rezeki, ini satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tuan-tuan, inilah yang kita minta doa kepada Allah.
Dalam semayang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Karena itu tuan-tuan, hidayah dan taufik, benda ni penting dua-dua bagi kita. Minta kepada Allah supaya Allah sentiasa bagi kepada kita hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik penting tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kalaulah tanpa kedua-dua benda ini tuan-tuan, kita tidak akan terdorong, kita tidak akan lunak, kita tidak akan lembut hati untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim pada muka surat 28, Allah Ta'ala pada muka surat itu Allah Ta'ala cerita tentang puasa. Pada ayat yang terakhir ataupun ayat yang paling di bawah dalam muka surat tu, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hei Muhammad, apabila hamba-hambaku tanya kepada kamu tentang aku. Hei Muhammad, apabila hamba-hambaku tanya kepada kamu tentang aku, bagi tahu kepada mereka, fa inni qarib. Aku ni dekat dengan mereka. Aku ni dekat sungguh dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan tunaikan hajat-hajat mereka. Yang mereka doakan aku akan bagi. Tapi dengan dua syarat. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Mereka mesti menyahut seruan aku. Mesti sahut seruan aku. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Dan mestilah mereka itu beriman kepada aku. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana setiap di sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla akan turun di langit dunia untuk mendengar permohonan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala bertanya, mana hamba-hambaku yang nak minta ampun? Mana hamba-hambaku yang ada permohonan? Mana dia? Setiap hari sepertiga malam, Allah Ta'ala mendengar permohonan, rintihan dan doa setiap insan. Hadirin rahmati Allah, karena itulah tuan-tuan, bulan Ramadan ialah bulan Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk kita minta keampunan dan minta rahmat. 3 fasa Ramadan, kita menuju fasa yang ketiga. Ketiga-tiga fasa ni tuan-tuan, 30 hari ini Allah Ta'ala nak bagi rahmat, Allah Ta'ala nak bagi keampunan, dan Allah Ta'ala nak bagi kepada kita pembebasan daripada api neraka. Pada setiap malam bulan Ramadan tuan-tuan, akan ada satu senarai nama pada Allah Azza wa Jalla, nama-nama orang yang mendapat pengampunan daripada Allah. Harapan kita tuan-tuan, mudah-mudahan terselitlah nama kita duduk di ujung sekali pun tak apa dah. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan daripada Allah. Hadirin rahmati Allah, cumanya sehari dua ni tuan-tuan, kalau kita baca di medsos, kan,
sosmed, media sosial tuan-tuan, orang duk berdebat sakan ni, raya hari Jumaat ke Sabtu? Oh, tu dia punya komen tu Ustaz Zuhairi, mengalahkan ahli falak tu kan. Allah. Kan, sehari dua ni sampai Datuk Setia, Datuk Mufti Negeri Selangor kan, Sahibus Samahah, Datuk Dr. Anhar kita buat keluar satu kenyataan. Bertenang, dia kata, bertenang. Kan, duk berdebat ni, Sabtu ke Jumaat ke Sabtu ni, Jumaat Sabtu ni. Sudah kan. Mereka takut, takut raya terkejut. Kan, raya terkejut macam tahun lepas. Hadirin rahmati Allah, benar hari raya juga merupakan syariat, betul. Merupakan ibadah, betul. Cuma tuan-tuan, sepatutnya kita ni dah duduk di pertengahan menuju akhir Ramadan ini. Sepatutnya topik yang kita sembang sama-sama kita ni tuan-tuan, kita nak bagi semangat sama-sama kita ni untuk fokus dan kita minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Masuk saja 20 hari, 10 hari terakhir Ramadan ini, kita nak fokus sungguh-sungguh, kita nak buat yang paling baik kita mampu. Kerana apa? Kerana tumpang Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah bagi umur kepada kita. Jomlah kita buat sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, tahun depan kita tak tentu lagi ada lagi ke tidak tuan-tuan. Kita boleh salat lagi ke tidak di Masjid Al-Falah ini. Tuan-tuan, tahun lepas ada sahabat kita tarawih sembahyang sebelah kita. Buka puasa iftar di masjid sebelah kita. 10 malam Ramadan tahun lepas dia qiyam di masjid dengan kita sama-sama. Tahun ni Allah Ta'ala dah jemput dia kembali ke rahmatillah. Tak ada dah dia dengan kita. Maknanya benda tu akan berlaku kepada kita juga. Boleh jadi dan barang boleh berlaku tahun depan kita dah tak ada di atas dunia ini. Makanya apabila Allah Azza wa Jalla bagi peluang kepada kita, orang beriman pasti dia pandang benda ni benda yang sangat besar dalam hidup, yang mesti dia kejar, yang mesti dia buat betul-betul. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan ayat ini. Doa yang diungkapkan oleh kita ni tuan-tuan akan dimakbulkan Allah dengan 3 cara. Yang kita duk doa setiap hari atas dunia, yang kita duk tadah tangan doa kepada Allah, 3 cara Allah Ta'ala akan membalas ataupun menjawab doa kita. Cara yang pertama, kita minta doa kepada Allah di atas dunia hari ini, Allah Ta'ala perkenan, Allah makbulkan, Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita minta itu di atas dunia ni. Sebelum kita meninggal dunia, Allah bagi apa yang kita minta. Satu. Cara yang kedua, apa yang kita minta kepada Allah, Allah perkenan, Allah bagi. Tapi Allah perlewatkan timing tu. Allah bagi kepada kita bila akhirat nanti. Allah tangguh saat Allah bagi pada hari akhirat nanti. Allah tak bagi apa yang kita minta atas dunia. 2. Cara yang ketiga, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengkabulkan doa kita tuan-tuan, iaitulah yang kita minta, yang kita doa kepada Allah, Allah perkenan, Allah makbul. Cuma Tuan Haji Puan Hajah, Allah tak bagi apa yang kita minta tu, Allah bagi cara lain. Bagaimana? Allah selamatkan diri kita daripada musibah, daripada kemalangan, daripada ujian besar. Itu cara Allah Ta'ala menjawab permohonan kita. Kerana itu tuan-tuan, ada satu kisah yang disandarkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang, pada satu hari itu tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, dia pergi bermusafir, travel. Bila selesai urusannya tuan-tuan, dia pun nak balik ke kawasan, ke rumah dia lah. Cumanya dalam perjalanan tu, waktu dah malam dah, kemudian cuaca sejuk pula,
Dan kebetulan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni umur tua dah, umur lanjut. Jadi dia kata, dia singgahlah semayang di satu masjid ni, dan dia kata, dah waktu malam, dah sejuk pula di luar tu, dia nak tumpang tidur lah. Tuan-tuan, bila Imam Ahmad bin Hanbal nak tumpang tidur ni, barangkali dia carilah tiang mana-mana nak bersandak kan. Tiba-tiba tuan-tuan, mai Tok Siak ni. Lepas Tok Siak kemas apa semua, dia pun tengok, orang ni macam tak mau keluar je, nak tidur sini je pun. Dia pun pi mendekati lelaki tu. Dia tak tahu tu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang hebat pada zaman itu. Yalah tuan-tuan Haji Pengajar, waktu tu tak ada Facebook, tak ada Twitter, orang tak tahu. Dia kata, tuan minta maaf banyak no. Tak boleh, kami tak izinkan, kami tak bagi nak tidur masjid kami ni. Sebab kalau tuan tidur sini, menderu orang main tidur masjid kita ni. Minta maaf banyak tuan. Dia tak tahu tu Imam Ahmad. Imam Ahmad orang yang akur kepada peraturan, kata tak apalah, dia orang tak bagi tidur dalam masjid. Dia cuba-cubalah duduk di beranda masjid belah luar tu, kok-kok dah boleh tidur dalam tu. Tuan-tuan, sementara dia nak siap-siap nak berehat tu tuan-tuan, Tok Siak tadi barangkali dah kemas, dah belakang round apa semua. Tok Siak tu nak balik, jumpa lagi dengan dia. Dia kata, saya dah bagi tahu dah tadi, tak boleh nak tidur di masjid kita ni tuan, minta maaf banyak dah. Dia melaksanakan arahan jawatan kuasa kat dia kan, Tok Siak ni. Jadi Imam Ahmad pun kata tak apalah. Tiba-tiba dua seorang lelaki tuan-tuan, dia tengok Imam Ahmad ni macam tak tahu nak pergi mana malam ni. Macam tak ada tempat. Jadi orang ni, lelaki ni, dia kata, jomlah tuan, balik rumah saya lah, berehat tidur rumah saya lah, esok tuan balik lah. Dia pun bawa lah pakcik ni balik rumah dia. Tuan-tuan bila sampai di rumah, dia kata, pakcik, tuan rehat lah no, berehat lah. Saya ni meniaga sikit, nak buat lah persiapan sikit, esok meniaga. Pakcik rehat lah. Okey, dia pun pergi lah, dia meniaga roti. Tuan-tuan, tengah-tengah lelaki ni buat kerja, Imam Ahmad tengok lelaki ni mulut dia sentiasa duk sebut Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Lelaki ni mulut dia duk beristighfar selalu. Imam Ahmad pun dia tanya kepada lelaki ni, nak tumbang tanyalah, sejak bila saudara duk sebut istighfar ni, sejak bila? Tengok selalu sangat duk sebut ni, terkumat kamit mulut duk sebut ni, sakan sangat ni. Jadi lelaki ni pun bagi tahu, alhamdulillah pakcik, saya ni lama dah. Dulu sejak saya kerja, bila duk buat kerja, mulut ni lagu ni lah, duk praktis lah, sentiasa didik hati lah, untuk istighfar. Alhamdulillah sampai hari ni pakcik, saya duk amalkan istighfar ni. Okey. Imam Ahmad tanya soalan yang kedua. Nak tanya sikit lah, semenjak adik duk sebut istighfar ni, apa benda yang adik dapat? Tolong cerita, Ustaz. Tuan-tuan, lelaki ni pun mula bagi tahu, buka rahsia. Dia kata apa? Alhamdulillah, sejak saya duk istighfar, selalu ni duk amalkan istighfar, apa yang saya minta doa kepada Allah, saya tadah tangan doa minta kepada Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala jawab permohonan saya, Allah Ta'ala bagi apa yang saya doakan. Alhamdulillah. Cumanya tuan, cuma ni yang menarik ni. Cuma tuan, dia kata, saya ni doa lama dah. Saya nak jumpa sangat. Nak jumpa sangat dengan seorang tokoh pada zaman ini yang saya duk dengar dia lama dah nama dia ni. Tapi tak pernah jumpa. Tuan-tuan, Imam Ahmad bertanya dah siapa dia. Tuan-tuan, lelaki ni beritahu, yang saya doa kepada Allah, saya berhajat nak jumpa sangat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya nak jumpa sangat dengan dia. Tuan-tuan rahmati Allah, di masjid tadi ni, yang nampak macam orang tua, pakcik tak ada apa-apa kan, rupa-rupanya tangannya dia pimpin bawa balik rumah dia tadi, itulah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh yang hebat pada zaman itu. Tengok bagaimana dengan barakahnya. Rasulullah SAW sebutkan juga, man lazimal istighfar, kan, sesiapa yang melazimi istighfar, kan, tentu dalam Al-Quran tersebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada masalah yang dihadapinya. Dan Allah Ta'ala akan itulah memberikan rezeki kepada orang itu daripada pintu dan jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin rahmati Allah, cerita yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ini tentang istighfar oleh seorang lelaki ini, eloklah kita ambil istifadah, kita ambil iktibar untuk kita bawa dalam hidup kita, tuan-tuan. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kebetulan tuan-tuan, semalam saya ni ada di Melaka, program Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Sebelum buka puasa tu, dia buat sembang santai semalam dengan saya ni, saudara Aris Ariwatan. Tuan-tuan Haji ingat lagi tak lagu dia, lagu Permaidani tu kan? Lagu yang dulu, saya ingat lagu ni dia jadi top dulu ni sebab petang-petang bulan Ramadan ni, kalau TV3 dulu dia cerita apa Ustaz Zuhairi? Rumah Kedai. Kan? Drama Rumah Kedai. Hak yang TV1 dia cerita dia Siti Hajar. Jadi lagu drama tu OST lah hari ni dia katakan. Lagu Permaidani tu. Jadi nak ceritanya, ya Allah, apabila Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, memberikan keinsafan, memberikan muhasabah. Semalam ya Allah, saudara Aris Ariwatan, tuan-tuan, cara dia bercakap tu Masya Allah kan, dah macam ustaz lah kan. Kerana apa? Kerana dia kata, saya Alhamdulillah Ustaz, dah bila berhijrah, berubah ni, dia kata jadi orang masjid, duk dengar kuliah ilmu. Jadi Alhamdulillah, dia kata dia doa supaya umur dia rupanya dah 59 dah, tuan-tuan. Mana tahun depan pencen lah kalau kita kan. Dia kata dengan baki umur yang ada ni, dia kata mudah-mudahan manfaat apa lagu yang dia buat, apa yang dia menyanyi tu, dia kata dia harapkan beri manfaat kepada orang ramai. Beri manfaat untuk ajak orang buat kebaikan. Begitu juga Sabtu lepas yang saya tak dapat datang, minta maaf, jadual tu patutnya ni. Waktu tu dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang, dengan Iwan Syahman kan. Iwan Syahman ni kita kenal lah tuan-tuan kan. Zaman lagu Memori apa tu Haji? Memori Daun Pisang. Kan tu Haji sebut, tu Haji pernah dengar macam saya dulu dengar juga kan. Tuan-tuan, kalau dulu lagu-lagu dia Fantasia Musim Cinta, apa Wulan, apa semua kan. Ya Allah, tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala campakkan insaf kepada dia, tuan-tuan, berubah sungguh. Tuan-tuan, kebetulan dalam program kami tahun lepas, Hijrahkan Laguku, TV Hijrah kan, dia sebagai salah seorang kontestan. Dia, Datuk Nash, siapa lagi? Rahmat Mega, kan. Tuan-tuan, yang saya pun sendiri belajar daripada mereka letak syarat kepada stesen. Dia kata, walaupun program live pukul 9, dia kata, kami kok mana pun, Aisyah tu kami nak semayang jemaah dulu. Aisyah tu, dia nak semayang jemaah dulu. Kok mana pun, hampa buat lagu mana pun, Aisyah tu kami nak jemaah dulu. Semayang dulu. Jadi betul mereka buat. Jadi ya Allah, tuan-tuan, itulah kita ni, jangan sama sekali pernah kita menghukum seseorang itu. Kerana apa? Kita tak tahu kan, boleh jadi dia ni satu hari nanti dia jadi lebih baik daripada kita. Dan Alhamdulillah, hadirin rahmati Allah, apabila saya bertanya kepada mereka ini, salah satu kuncinya ialah mereka kata untuk terus kekal istiqamah dalam hidup ini, salah satu kuncinya ialah mesti bersahabat dengan masjid, mesti bersahabat dengan surau, dan semayang jemaah tu dia kata bagi betul-betul melekat dengan kita. InsyaAllah istiqamah kita. Jadi hadirin, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah, cerita yang saya sebut di tengah ni bukan apa, nak bagi semangat pada kita semualah. Ya, maknanya tuan-tuan, marilah kita menjadi orang yang sentiasa melazimi masjid macam tuan-tuan Haji Puan Hajah, dan kita doa kepada Allah, doa Nabi tadi, ya muqallibal qulub tsabbit
qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tolong tetapkan hati aku ni ya Allah atas jalan agamamu tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan kita bimbang tuan-tuan? Boleh jadi kita ni sepatutnya bila meningkat umur, bertambah umur, semakin kita rapat dengan Allah, semakin kita rapat dengan masjid, kita bimbang tuan-tuan, Allah Ta'ala bolak balik hati kita tuan-tuan. Makin meningkat umur, tiba-tiba kita jadi ikut lain pula tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di TikTok tuan-tuan, tuan-tuan ada akaun TikTok tuan-tuan, kadang-kadang tengok ya Allah, yang duk menari, yang duk menyanyi tu tuan-tuan bukan siapa-siapa dah, pangkat-pangkat opah dah. Kan? Pangkat-pangkat opah, pangkat-pangkat datuk lah tuan-tuan, dan peringkat ada cucu dah. Tapi ya Allah, betul lah tuan-tuan Haji, orang kata apa? Otai masih apa tuan Haji? Oh, Tuan Haji sebut berdosa, bukan berdosa, berbisa. Kan? Tu yang kita takut tuan-tuan. Sepatutnya kita ini apabila meningkat umur, kita ini makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita sudah nak masuk 10 hari, 10 malam yang terakhir Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam isyarat hadis Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir ini Rasulullah memberikan fokus kepada ibadah. Yang pertama, pada setiap malam Rasulullah akan mengejutkan seluruh ahli keluarga Rasulullah untuk bangun beribadat malam. Tuan-tuan, yang ini kita kena buat. Tolonglah peringatkan, kejutkan anak-anak menantu kita, suami kita, isteri kita, peringat semua. 10 malam terakhir ini, tolong bangkit tahajud, tolong salat malam, tolong bangun malam. Ini perkara nombor 1. Perkara nombor 2, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisyaratkan 10 hari ataupun 10 malam terakhir Rasulullah akan mengetatkan ikatan kain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 makna. Nombor 1, Nabi fokus untuk ibadat. Nombor 2, Nabi telah meninggalkan hubungan bersama dengan isteri. Fokus kepada amalan ibadat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 10 malam itulah Allah Ta'ala akan berikan salah satu malam, iaitulah malam Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi bagi clue kat kita lagi tuan-tuan. Nabi suruh kita berikan perhatian kepada malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23 dan seterusnya tuan-tuan. Ya, maknanya kita... Terima kasih. Baik-baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita berikan perhatian kepada malam-malam yang ganjil. Ya, tapi tidaklah bererti Al-Qadar itu tak boleh berlaku pada malam-malam yang genap. Ya, dan seterusnya, apalagi isyarat tuan-tuan, para ulama, ya, ada yang berpendapat berikan perhatian kepada malam 27. Ya, jadi tuan-tuan rahmati Allah, seharusnya ya, tuan-tuan kita peringatkan isteri, pesan kepada suami dan anak-anak kita tuan-tuan, supaya ya kita berikan perhatian dan penumpuan penuh kepada 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang diungkapkan, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setelah kita melengkapkan puasa Ramadan kita, selepas itu tuan-tuan kita menyambut Aidul Fitri dengan kita membesarkan Allah, tanda kita meraihkan kemenangan kita setelah kita bermujahadah dalam bulan Ramadan. Kita mengekang hawa nafsu kita, kita mendidik hawa nafsu kita, kita latih dan tarbiyah diri kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari pertama kita menyambut Hari Raya Aidul Fitri, kita adalah manusia baru yang telah diampunkan dosa-dosa kita, dan seluruh hidup kita ini
telah kita programkan semula untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tuan-tuan rahmati Allah, kita ni di bulan Ramadan, umpama kita masuk kem latihan ketenteraan lah tuan-tuan. Kem latihan ketenteraan tuan-tuan, kem itu kita pun tahu kalau kita masuk dulu kursus bina insan apa semua kan, memang kena lanyak sungguh-sungguh. Kena lanyak sungguh-sungguh. Kawatnya apa lagi apa semua kan. Jadi lebih kita progress. Diumkan exercise-nya memang kena lanyak betul-betul. Lanyak training tu kerana apa? Selepas training itu akan memberikan kekuatan dalaman kepada kita. Karena itulah tuan-tuan, perumpamaan ini macam bulan Ramadan lah. Kita dilatih, betul-betul latihan Allah Ta'ala berikan kepada kita bermula. Kita makan sahur tadi sampailah makan sahur waktu esok. Setiap hari Allah Ta'ala programkan latih kita. Kerana apa? Untuk persiapan kita untuk berdepan dengan 11 bulan selepas ini. Untuk membina kekuatan dalam diri kita. Yang terakhirnya hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran dan juga puasa as-siyam akan menjadi peguam bela kepada kita di hari akhirat nanti. Al-Quran akan berkata kepada Allah, Ya Rab, wahai Allah, di atas dunia dahulu, khususnya bulan Ramadan, aku telah halang orang ini daripada tidur malam. Aku telah halang orang ini tidur malam untuk membaca Al-Quran. Pada hari ini, Ya Allah, aku mohon kepada kamu, Ya Allah, engkau berilah izin kepada aku untuk aku berikan syafaat kepada orang ini. Al-Quran minta tolong pada Allah untuk berikan syafaat kepada hamba ini. Kemudian puasa pula berkata kepada Allah, wahai Allah, atas dunia dahulu, aku telah halang manusia ini untuk makan dan minum pada siang harinya. Aku telah halang nafsu syahwatnya. Hari ini, wahai Allah, tolonglah berikan kepada aku peluang untuk aku memberikan syafaat kepada orang ini. Nabi kata, Al-Quran